Pemerkasaan sosioekonomi Bumi Putra menjadi fokus dalam Bolbis hari ini bagi melihat sejauh mana perkembangan pelbagai inisiatif yang telah dan sedang dilakukan kerajaan memberi manfaat kepada Bumi Putra. Untuk menjawab segala persoalan ini, bersama saya di studio ketika ini merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra, Teknologis Dr. Muhammad Muzamil Ismail. Terima kasih Dr. Muzamil kerana meluangkan masa bersama kami. Untuk permulaan ini, banyak persoalan yang saya nak ajukan kepada doktor, tapi terlebih dahulu kalau boleh dirumuskan secara ringkas mengenai perkembangan dan juga pembangunan ekonomi Bumi Putra di kacamata pihak Yayasan Peneraju. Baik, terima kasih kepada Hazel. Ini kali kedua kita berkeudara. Ya. Dan juga saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru. Selamat azan tahun baru juga doktor. Lebih kuasa ataupun lebih power yang baru. Ya. Dan juga tentu sekali azam yang baru. Ya. Baik, bercakap berkaitan dengan tadi disebut pembangunan, pembangunan Bumi Putra itu sendiri. Ya. Kita tahu bahawa bermula daripada dasar ekonomi baru, kemudian wawasan 2020 dan pada hari ini kita ada tindakan pembangunan Bumi Putra 2030. Ya. Baik, kalau kita tengok Bumi Putra itu sendiri masih lagi di peringkat ataupun kita boleh katakan tahap terkebelakang berbanding dengan bangsa China dan juga India. Ya. Itu realiti yang perlu diterima. Kita tengok daripada sudut pengangguran itu sendiri, kita tengok daripada segi pemilikan equity itu sendiri. Ya. Itu tentu sekali melihat kepada bagaimana penguasaan ataupun capital Bumi Putra. Ya. Dan kalau boleh saya nak sentuh di sini adalah kalau kita rujuk kepada pengangguran itu sendiri. Ya. Tahun lepas data yang dikeluarkan oleh DOSM, seramai 200,000 orang lebih menganggur, tidak ada pekerjaan. Ditimpa pula dengan COVID-19. Ya. Siapa yang paling terkesan teruk dengan pengangguran, hilang kerja dan sebagainya? Orang Bumi Putra. Kerana Bumi Putra ini adalah yang majoriti dalam populasi Malaysia. Orang Melayu Bumi Putra ini yang paling besar. Ya. Jadi tentu sekali yang terkesan bukan sahaja di peringkat syarikat-syarikat besar. Mereka yang golongan pertengahan dan juga yang bawah lebih teruk. Sekarang ni kita dah bercakap soal B50. Ya. Bukan lagi B40. Ya. Maksudnya sudah jatuh di timpa tangga. Jadi kalau kata nak disebutkan tentang pembangunan tadi itu adalah kita lihat bahawa saya lihat pentingnya untuk kerajaan fokus kepada agenda modal insan itu, human capital. Okay. Kerana itulah yang boleh memberi satu peluang yang baru kepada Bumi Putra untuk mereka meningkatkan tahap tahap sama ada pendapatan, peluang pekerjaan dan sebagainya. Kalau boleh kita sentuh sedikit, Doktor, di mana silapnya sebelum ini? Sebab untuk melihat apa yang boleh dilakukan dengan lebih baik pada masa depan, perlu juga dilihat apa kelemahan yang telah terjadi sebelum ini secara ringkasnya, Doktor. Baik, ini soalan yang cukup cantik dan padat sebenarnya. Kalau kita nak tahu di mana salahnya, ini bukan salah kepada pihak kerajaan, ini bukan salah kepada pihak rakyat itu sendiri. Okay. Ini sebenarnya kalau kita lihat kesalahan ataupun ruang gap yang ada tersebut itu adalah kepada semua. Semua orang ada peranan masing-masing. Okay. Kerana itu saya nak bagi tahu bahawa contohnya macam kami Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra ataupun lebih dikenali sebagai Yayasan Peneraju. Kita tidak boleh untuk membantu anak-anak Bumi Putra yang di luar sana. Sama ada melalui program latihan, tajaan dan sebagainya tanpa ada sokongan-sokongan daripada agensi-agensi yang lain. Ya. Dan juga minat daripada orang di luar sana. Ya. Jadi dia seperti mana simbiosis, saling memerlukan antara satu sama yang lain. Ya. Jadi kalau kata kita nak tuding jari, ini mungkin disebabkan kerajaan yang salah. Ini mungkin rakyat yang mungkin contohnya Bumi Putra malas dan sebagainya. Ya. Kan? Klise. Ya. Kan? Ini tentu sekali tidak memberi apa-apa manfaat, tidak memberi apa-apa konotasi yang baik. Kerana akhir sekali adalah di mana tahap Bumi Putra itu sendiri.
Ya, kalau hendak bercakap mengenai kelemahan, panjang ceritanya. Panjang cerita. Tapi untuk saat ini perlu kita fokus terus kepada apa solusinya. Betul. Untuk itu pelancaran tindakan pembangunan Bumiputra TPP 2030 pada tahun lepas. Bagaimana Dr. Muzaimin melihat ini sebagai satu kesinambungan dasar dan juga rancangan dalam memperkasakan Bumiputra? Baik. Saya suka untuk menjawab berkenaan dengan tindakan pembangunan Bumiputra ini. Kerana tindakan pembangunan Bumiputra ini adalah bukan sekadar satu polisi ataupun dokumen yang seperti mana kita sama ada bertukar kerajaan ke ataupun bertukar kepimpinan, kita ada satu dokumen yang baru. Tidak. Pentingnya tindakan pembangunan Bumiputra ini, khususnya kepada Yayasan Penaju itu sendiri adalah kerana ia adalah mandat. Dia adalah mandat di mana berhubung kait daripada dasar ekonomi baru tahun 1970-an yang dulu. Kemudian kita ada Wawasan 2020 seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini. Kemudian kita pada hari ini adalah kita ada yang lebih fokus, yang lebih strategik untuk kita melihat bagaimana Bumiputra itu sendiri boleh untuk berdaya saing. Hari ini, kalau sebelum ini kita bercakap soal pengangguran, itu adalah isu evergreen. Setiap tahun, ada COVID, tak ada COVID, kita akan bercakap soal soal pengangguran. Baik di parlimen, baik dalam forum, baik debat dan sebagainya. Tetapi pada hari ini, ditambah lagi satu cabaran yang baru adalah menghadapi COVID-19 ini. Kita berada dalam fasa endemik, mudah-mudahan, di mana fasa pemulihan. Ini yang akan menjadi penentu ke mana Bumiputra ini akan pergi sebagai contoh. Dia ada 6. Dia ada 6. Saya tak nak ulas ke 6-6 kerana fokus Yayasan Penaju kepada satu, modal insan. Modal insan, latihan. Kerana itu kita Yayasan Penaju kita fokus kepada sektor-sektor kritikal yang penting, logistik, pengangkutan, halal, perbankan, Islamic banking, kewangan Islam, kemudian kita ada manufacturing ataupun perindustrian. Ini semua khusus-khusus ataupun sektor-sektor yang penting yang mana Yayasan Penaju memberi penumpuan. Nak bercakap lagi soal tindakan pembangunan Bumiputra tadi itu, ini bukan sekadar dokumen tetapi adalah strategi bagaimana untuk kita mengimplementasi, nak memastikan seramai yang mungkin anak-anak Bumiputra di luar sana mendapat pekerjaan, duduk di dalam sektor-sektor kritikal, sektor-sektor utama, dan kemudian melahirkan seramai yang mungkin profesional, pakar, doktor pakar dan sebagainya. Jadi inilah sebenarnya tindakan pembangunan Bumiputra 2030 yang mana lagi 8 tahun akan tamat dia punya tempoh dia. Adakah 2030 ini Bumiputra boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa ataupun etnik yang lain, ataupun lebih teruk? Ini sangat penting. Kalau boleh disebutkan satu contoh tindakan strategik yang menjadi game changer dalam tindakan pembangunan ekonomi ini. Satu contoh, Doktor. Ekonomi digital. Hari ini kita bercakap soal fintech. Kita bercakap soal cryptocurrency. Dan yang terbaru NFT. Pernah dengar NFT? Ini yang terbaru. Itu buzzword yang sering kali kita tengok ketika ini dalam saya tertarik 2 minggu dalam 2 minggu yang lepas. Saya lihat ada satu ada seorang remaja ni, dia jual gambar dia selfie. Masuk dalam Astro Awani, tak silap saya. Kan? Dan saya ingat dia dapat income daripada situ ratus ribu atau jutaan. So benda yang tak masuk akal. Sebab itu saya sebutkan tentang ekonomi digital. Yang ni yang penting. Jadi salah satu juga usaha pihak Yayasan Peneraju dalam membantu memperkasa Bumiputra adalah melalui pelbagai program-program pembiayaan pendidikan. Untuk itu apa agaknya perancangan pihak yayasan untuk tahun ini? Baik, tahun 2022. Tahun yang saya ingat akan lebih mencabar daripada tahun 2021.
walaupun kita berharap pada tahun ini tidak ada PKP yang panjang, mudah-mudahan dengan kadar kes yang lebih rendah dan semakin menurun berbanding dengan tahun 2020 dan 2021 yang mana Yayasan Penaraju terpaksa menghadapi cabaran yang cukup besar di mana kita tidak dapat menjalankan sebahagian besar program-program kita akibat penutupan pusat-pusat latihan, university center dan sebagainya. Jadi 2022 Reset and Recharge. Kita menggunakan satu tema yang agak besar kerana kita nak kena pastikan seramai yang mungkin mereka-mereka yang berada di luar sana, khususnya anak-anak Bumiputra ini, mendapat pembiayaan dari sudut akademik, pensijilan profesional, latihan skill mahir, kemudian profesional dalam bidang teknologi. Dan kita juga baru saja launch ataupun kita baru saja wawarkan satu program yang baru, iaitu peneraju spesialis. Peneraju spesialis ni adalah kita latih doktor-doktor yang sedia ada untuk mereka ni jadi pakar. Sama ada pakar dari sudut pediatrik, otologi, pakar saraf, pakar otak dan sebagainya. Jadi kerana itu kita sangat fokus kepada 5 teras ini. Kemudian kalau ditanya tadi perancangan tentang Yayasan Penaraju itu sendiri. Hari ini ramai yang kehilangan kerja. Saya berjumpa dengan pihak Malindo, dengan Food Panda. Mereka datang berjumpa, bertanya apa yang Yayasan Penaraju boleh bantu. Kerana itu kita bagi tahu bahawa kita ada program-program. Sebagai contoh, tahun ini ada 144 program yang kita akan tawarkan. Itu yang penting. Itu yang penting. Mana program yang boleh membantu mereka, sama ada reskilling, upskilling, yang mana program dia 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Program-program ini adalah kita akan pastikan mereka-mereka ini mendapat peluang pekerjaan. Sebab kita terus tie up dengan industri. Kita tidak buat program semata-mata dia ambil kursus kita, habis 3 bulan, terus dia keluar, dia kena cari kerja 6 bulan, setahun ataupun tidak dapat pekerjaan langsung. Tetapi kita tidak. Sebab itu program-program kita yang memang kita terus on-job training. Kita tailor-made dengan apa yang industri nak. Saya pergi ke Kulim High Tech. Kita tanya apa yang pihak industri sana mahukan. Contoh, PLC mekanis. Jadi kita buat program itu. Kita tak buat program-program yang orang kata syok sendiri ni. Sekadar nak ramai. Sebab itu tidak. Mandat kita Yayasan Penaraju adalah peluang pekerjaan, pendapatan, peningkatan pendapatan. Pendapatan sebab apa kita tak sebut gaji? Kerana pada hari ini ramai anak-anak muda mereka suka duduk di rumah saja. Tetapi dia earning, dia punya pendapatan dia itu US dollar, daripada Sing dollar, daripada pound sterling dan sebagainya. Kan? Jadi itu adalah game changer sebenarnya yang kita nak kena pastikan bahawa macam tadi kita sebut tentang digital, yang ini yang kita tekankan. Baik. Pemerkasaan sosioekonomi Bumiputra, lebih banyak perkongsian selepas ini bagaimana Yayasan Penaraju membantu mempertingkat daya saing Bumiputra terlibat. Teruskan bersama kami. Kedudukan MAWIP ini sebagai sebuah agensi yang sangat strategik di dalam kementerian dan juga portfolio yang berhormat. Kita sedar kerana kemiskinan di bandar ini lebih teruk daripada kemiskinan di kampung. Di Kuala Lumpur ni kalau hidup RM3,000 ke bawah tu masih dianggap sebagai miskin. Saya minta kurang-kurangnya ada 2,000 orang yang dapat dikeluarkan daripada kemiskinan. Pemerkasaan sosioekonomi Bumiputra, masih lagi di studio bersama saya ialah Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Penaraju Pendidikan Bumiputra, Teknologis Dr. Muhammad Muzamil Ismail. Dr. Muzamil, kalau boleh kita kongsikan apa dalam sepanjang 10 tahun penubuhan Yayasan Penaraju, apa antara pencapaian dan kejayaan paling signifikan yang boleh dikongsikan? Berapa ramai agaknya Bumiputra yang telah pun menerima manfaat daripada dana pembiayaan pendidikan daripada pihak yayasan?
Baik, terima kasih soalan itu. Ini sangat signifikanlah kerana Pejam Celik Yayasan Peraju telah pun sampai iaitu dia punya jubli emas dia 10 tahun. Sepanjang kami beroperasi sejak tahun 2012. Yayasan, sebelum saya pergi kepada spesifik kepada pertanyaan tersebut, Yayasan Peraju merupakan sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, di mana kita diberi mandat untuk memperkasakan bakat-bakat Bumiputera. Jadi tentu sekali selama 10 tahun beroperasi ini, as of Disember tahun lepas, kita telah pun berjaya melahirkan 46,000 penerima faedah daripada pelbagai bidang, accounting, banking, finance. Kita ada daripada teknologi, cyber security, AI, blockchain, fintech dan pelbagai yang lain. Kemudian kita ada skill-skill mahir, dan kalau saya nak sebutkan di sini satu persatu, saya ingat tak cukup dalam masa yang agak terhad di sini. Tapi yang saya nak beritahu yang sangat signifikan, saya ambil satu contoh. Yayasan Peraju ni biasa kalau orang sebut dia akan relatekan ataupun dia akan kaitkan dengan program perakaunan. Perakaunan ni kita tahu bahawa secara keseluruhan yang didaftarkan melalui Malaysia Institute of Accountant, MIA, 21,000 saja, 21,600 lebih yang berdaftar dengan MIA. Ada lagi yang tidak berdaftar, tapi saya ambil jumlah yang berdaftar 21,600 lebih. Jumlah yang daripada kalangan Bumiputera hanyalah 1,900. Bayangkan kita tengok jurang yang agak besar. Walaupun kita tahu mungkin ada yang tidak berdaftar dengan MIA, tetapi di situ pun kita nampak bahawa jurang dia terlalu besar. Jadi signifikan Yayasan Peraju, kita telah pun lahir tidak kurang daripada 5,000 mereka-mereka yang belajar buat SCCA, buat MIPA, CPA dan sebagainya, program-program perakaunan. 5,000 orang yang kita telah pun beri mereka beasiswa tajaan untuk mereka, orang kata apa, teruskan profesional mereka di dalam bidang perakaunan. Jadi itu antara nombor yang signifikan. Kemudian kita ada lagi, kalau kata saya nak sebut di sini, kita ada 3 orang yang mendapat SCCA top affiliate. Kemudian kita ada yang mendapat prize winner, lebih kurang 73 orang. SCCA ini adalah satu pensijilan perakaunan yang di peringkat antarabangsa. Jadi mereka-mereka ini menjawab peperiksaan dan terpaksa untuk orang kata berlawanlah. Maksudnya kita compete dengan mereka-mereka yang berada di luar sana, calon-calon yang di luar, di seluruh dunia. Tapi kita boleh, maksudnya anak-anak Bumiputera yang di bawah tajaan Yayasan Peraju, mereka berjaya untuk mendapat macam prize winners ni. Ini tentu sekali satu significant value ataupun nilai yang sangat untuk kita boleh bangga-banggakan. Dan kita berharap bahawa mereka-mereka ini bukan saja menjadi chartered accountant, tetapi menerajui institusi ataupun organisasi yang tertentu. Kemudian kita telah membantu 14,000 lebih sepanjang 10 tahun ini, mereka-mereka ini mendapat pekerjaan. Ini sangat penting. Kita nak tahu berapa ramai yang Yayasan Peraju telah latih dan berapa ramai yang telah pun mendapat pekerjaan. Tak guna kalau kita latih seramai yang mungkin, macam saya sebutkan tadi itu, berpuluh ribu tetapi tidak mendapat pekerjaan. Jadi 14,000 yang mereka ni tercicir sebelum ini. Tercicir sama ada dari sudut akademik, sama ada dibuang kerja. Kita bagi mereka ada satu harapan yang baru, iaitu pekerjaan. Kemudian kita ada lagi, kalau saya nak sebut di sini, tadi perakaunan. Kemudian kita pergi berbeza sedikit, iaitu dalam bidang contoh ICT Aero Angkasa. Kita ada 2,460 pelajar kita yang telah pun menyelesaikan kursus-kursus yang berkaitan dengan ICT dan aero angkasa ni. Untuk itu, sebagai sebuah agensi kerajaan, apa plan dan inisiatif yang akan dilaksanakan oleh pihak yayasan menerusi peruntukan bajet 2022? Baik.
apabila kita bercakap soal bajet, perkara utama yang perlu untuk Yayasan Pelaju pastikan adalah yang pertama adalah setiap sen kita belanja habis. Ini sangat penting kerana kalau kata kita umum, tahun ini kita dapat 168 juta sebagai contoh, kan, tapi kita tidak belanja, kan. Jadi ini adalah satu kerugian kepada anak-anak Bumiputera yang berada di luar sana yang memerlukan latihan, yang memerlukan professional certification, yang perlu dibantu. Jadi saya nak bagi tahu di sini, kalau dari sudut tadi saya beritahu kita ada 144 program yang kita tawarkan, di mana kita target pada tahun ini tidak kurang daripada 10,000 penerima faedah yang akan mendapat pada tahun ini. Dan tentu sekali kalau kata saya nak menceritakan secara detail, penaju tunas bermula di peringkat sekolah. Yang ini kita nak kena pastikan seramai yang mungkin untuk tidak menjadi golongan lost generation. Ramai yang tercicir anak-anak pada hari ini, mereka tidak mendapat peluang untuk orang kata belajar di sekolah disebabkan PKP dan sebagainya. Jadi kita turun di akar umbi, membantu dari sudut penguasaan bahasa Inggeris dan juga latihan-latihan dan juga orang kata pendidikan daripada sudut data literacy itu sendiri. Maksudnya penguasaan daripada sudut ICT, belajar tentang coding, belajar tentang software dan sebagainya. Kerana pendedahan itu perlu daripada awal. Kita tidak orang kata dah jadi rebung, barulah nak belajar dan sebagainya. Jadi kita tak mau. Kemudian penaju skill, kita ada high skill, mechatronics, drone. Kita nak kena push lagi, lebih banyak lagi yang berkaitan, contoh welding dasar laut, daripada plantation juga kita akan tengok. Dan ini tentu sekali program-program yang memberi manfaat kerana sektor-sektor yang 3D, sektor-sektor yang orang kata yang ramai orang tak mahu. Kalau sebelum ni warga asing saja yang duduk di situ, tetapi tak. Sebenarnya orang tempatan, orang Bumiputera pun sebenarnya sekiranya mereka ada peluang dan ruang latihan dan juga orang kata selepas latihan itu on job training itu sebenarnya kita akan tempat mereka-mereka ini. Baik, Dr. Muzamil, itu saja masa yang kita ada untuk mengupas topik mengenai pemerkasaan sosioekonomi Bumiputera. Kita harapkan apa yang dikongsikan dalam masa yang singkat itu tadi boleh membuka mata rakyat mengenai apa manfaat yang boleh digunakan sepenuhnya oleh mereka bagi menerima segala program manfaat daripada program pihak Yayasan Pengeraju. Terima kasih sekali lagi kepada teknologis Dr. Muhammad. Terima kasih ATM kerana sudi menjemput kita. Untuk perkongsian itu tadi. Baik, Ballbase itu menutup Base Malaysia edisi 24 Januari 2022. Sebagai keluarga Malaysia, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Lindung diri, lindung semua. Salam hormat, saya Hazel Desmond. Kita jumpa lagi. Menghangatkan kedinginan Sukan Olimpik musim sejuk Beijing 2022.